ialah berhubung dengan keputusan yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan bahawa negeri-negeri di bawah Pakatan Harapan, iaitu Negeri Sembilan, Negeri Selangor dan Negeri Pulau Pinang telah mengambil keputusan untuk tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri mereka. Ini cantik, saudara. Ini cantik. Begitu juga dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh PAS yang mengatakan bahawa mereka tidak akan membubarkan Dewan Undangan Negeri Terengganu, Negeri Kelantan dan juga Negeri Kedah. Ini jelas menunjukkan, saudara, bahawa mereka begitu takut akan kehilangan 6 buah negeri di bawah Kerajaan Perikatan Nasional dan juga Kerajaan Pakatan Harapan ini. Ini satu petanda baik bahawa mereka tahu kalau Dewan Undangan Negeri yang 6 ini dibubarkan semestinya, tuan-tuan, semestinya ianya akan dianggap sebagai malapetaka kepada 6 buah kerajaan negeri ini dan BN mempunyai potensi besar untuk menang dalam ke-6 Dewan Undangan Negeri ini, tuan-tuan, ke-6 negeri ini ataupun state election. Jadi bagi saya, kita tak perlu bimbang, malah kita ucap terima kasih kepada mereka ini kerana telah memberikan masa yang cukup padat kepada kita, masa yang cukup, sebab kita hari ini boleh tumpukan perhatian untuk memenangi parlimen dulu, untuk memenangi kerajaan persekutuan dulu. Bila kita dah menang kerajaan persekutuan, sudah pastilah rakyat di 6 buah negeri ini mahu memastikan bahawa pembangunan kepada 6 buah negeri ini akan disalurkan oleh kerajaan pusat. Dan untuk itu berlaku, sudah pastilah kerajaan negeri mestilah sealiran dengan kerajaan pusat. Bukan kerajaan negeri yang dipilih akan menjadi kerajaan pembangkang, tuan-tuan. Jadi bagi saya, saudara, ini satu pengembangan yang positif. Selepas ini, dengan kelebihan yang ada pada Barisan Nasional dari segi jentera pilihan raya kita yang begitu ramai, dapat kita kerahkan ke Negeri Selangor, Negeri Kelantan, Terengganu, begitu juga dengan Kedah, begitu juga dengan Perlis dan Negeri Sembilan. Tuan-tuan, ini juga, saudara, menunjukkan bahawa mereka ini tidak ada confident mereka akan menang pilihan raya. Maka mungkin dengan masih lagi menyimpan 6 buah negeri ini di bawah kekuasaan mereka, mereka masih ada sumber pendapatan. Tuan-tuan, mereka mahukan sumber pendapatan. Sebab kalau dah kalah, dah tak jadi ahli parlimen, Anwar Ibrahim, begitu juga dengan Lim Guan Eng Mat Sabu, begitu juga dengan Muhyiddin Yassin, begitu juga dengan pimpinan PAS. Sudah pastilah dengan adanya kerajaan negeri ini, ianya sedikit sebanyak akan membantu mereka untuk mendapatkan dana bagi membolehkan pemimpin-pemimpin mereka, iaitu pemimpin Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan survive. Kita pun masih menunggu kerajaan negeri Perak. Perak dah ada pembubaran belum? Kita dengar macam-macam rumours, tapi kita tidak mahu membuat keputusan, tidak mahu membuat kesimpulan. Dia mengatakan bahawa ke bawah Duli Tuanku masih lagi nak ikut pendirian yang diambil oleh Pakatan Harapan untuk tidak membubarkan. Cuma kita doakan semoga kawan-kawan di Perak ini dapat bersabar. Kita tunggulah titah ke bawah Duli Tuanku Sultan Nazrin. Kalau misalnya baginda Tuanku merasakan bahawa nak ditangguhkan pilihan raya negeri Perak, kita nak buat macam mana? Kita kena menghormati kuasa yang ada kepada ke bawah Duli Tuanku. Namun saya yakin kawan-kawan di Perak sudah pastilah tak sabar-sabar untuk mewujudkan kerajaan yang
stabil. Hari ini kita sekarang ni masih lagi bergantung harap kepada Peja. Kalau Peja tarik sokongan, maka kerajaan negeri Perak juga akan bungkus. Jadi kalau misalnya kita tidak ada kerajaan yang stabil di negeri Perak, sudah pastilah tuan-tuan, sudah pastilah pelabur-pelabur pun tidak akan masuk ke negeri Perak, dan yang akan rugi sesedara tidak lain tidak bukan ialah rakyat negeri Perak. Okey, saudara. Jadi kita akan mulakan dengan sesi soal jawab. Silakan saudara Wan Kuris. Okey, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Okey Datuk, pada pandangan Datuk, Ya. bagi negeri-negeri yang tidak mahu membubarkan DUN Datuk, dia mungkin lebih fokus pada negeri daripada parlimen. Adakah mungkin ahli-ahli parti mereka tidak akan keluar mengundi pada PRU? Dia ada banyak possibility. Pertama sekali, biasanya kalau pilihan raya negeri, kita tengok macam pilihan raya negeri Melaka, pilihan raya negeri Johor, orang kurang minat untuk balik. Orang kurang minat untuk balik. Tetapi alhamdulillah, kalau kita lihat dari segi pengundi putih Barisan Nasional, jumlah turnout, setiap kali kita buat pilihan raya kecil, setiap kali kita buat pilihan raya negeri, jumlah yang keluar mengundi ni tinggi. Jadi itu sebab kita tak berapa bimbang. Biarlah dia orang ni nak menangguhkan. Sebab yang malas keluar mengundi ni pengundi-pengundi mereka juga. Pengundi yang pro pada mereka. Bagi kita tak ada masalah. Nak tangguh pun boleh, tak ada masalah. Lagilah kita boleh turunkan jentera-jentera kita yang akan membantu untuk mengeluarkan pengundi seberapa ramai yang mungkin, pengundi putih. Pengundi yang putih kepada BN. Macam-macam. Kita ada jentera yang ramai. Sudah pastilah ianya akan memberikan kelebihan. Walaupun kelebihan jentera yang ramai itu tak dapat digunakan di negeri Melaka, tetapi kita lihat di negeri Johor, selepas banyak SOP gila zaman Muhyiddin dulu, telah pun dihapuskan oleh pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri. Selepas itu kita tengok banyak perubahan, bila jentera-jentera kita boleh bekerja untuk pilihan raya, barulah nampak bahang dan suasana pilihan raya itu ada. Jadi kalau mereka ni sudah bersedia untuk berhadapan dengan kedatangan jentera-jentera Barisan Nasional, why not? Kurang tapak tangan hiru kita tadahkan. Kita tak perlu bimbang tentang perkara tersebut. Okey? Okey tu. Kerajaan negeri yang 6 buah ni tu, yang enggan ni, dia memberi alasan lebih kurang sama tu. Dia nak tumpukan kepada menangani masalah banjir. Tak ada masalah. Mereka nak tumpukan menangani masalah banjir ke, mereka nak pastikan mereka ada lagi kerajaan negeri yang boleh membantu pemimpin mereka nak survive sekiranya kalah di peringkat persekutuan ke, mereka masih lagi belum cukup puas untuk menjarah kerajaan negeri punya kantung pemenderaan ke, tak kira lah alasan apa dia nak bagi. Yang penting sekali, kita pun harap mereka ni, walaupun kita boleh jimatkan duit negara banyak, tapi kalau mereka dah pilih untuk mengadakan pilihan raya negeri secara berasingan, so hadap je lah. Lepas ini bila jentera-jentera BN ini turun ke tempat-tempat ni, sudah pastilah kita mempunyai kelebihan berbanding dengan mereka yang sudah kehilangan sokongan rakyat. Okey? Keputusan kepimpinan PAS tu, dia tak mau gunakan logo PN nanti tu di Kedah, Kelantan dan Terengganu tu. Adakah dia kurang yakin dengan logo PN tu? Dia nak logo sendiri. Baguslah. Maknanya setidak-tidaknya pemimpin PAS juga mereka sedar bahawa kalau mereka meneruskan penggunaan logo Perikatan Nasional, maka ianya akan merugikan parti mereka sendiri. Sedangkan dulu kalau kita lihat PAS ni bila dia bertanding, walaupun di Sabah Sarawak yang tak boleh menang ni pun mereka bertanding. Kenapa mereka bertanding di Sabah Sarawak? Kerana mereka menganggap ianya sebagai satu dakwah. Tapi malangnya bila mereka bersama dengan Muhyiddin, mereka membentuk Perikatan Nasional, logo PAS ini telah pun
dipinggirkan. Jadi kalau pemimpin PAS mengambil keputusan untuk menghidupkan balik ataupun bertanding atas tiket logo bulan, saya ucap tahniah kepada akar umbi PAS kerana alhamdulillah suara mereka telah didengari. Saya yakin mungkin mereka boleh tarik lebih banyak sokongan berbanding dengan nasib malang yang mereka terima di Johor dan di Melaka. Lebih baiklah PAS bertanding atas tiket PAS itu sendiri. Kerana saya yakin orang lebih yakin untuk mengundi PAS sekiranya PAS menggunakan lambang dia sendiri berbanding dengan menggunakan lambang Perikatan Nasional.